Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Siti Anisa daripada Kumpulan Pedagogi A ingin membuat refleksi terhadap pengajaran dan pembelajaran yang telah saya laksanakan bagi tugasan 2, iaitu strategi pembelajaran aktif. Saya telah menjalankan strategi pembelajaran aktif ini pada kelas tingkatan 1, satu mutiara nama kelas tersebut, yang terdiri daripada 28 orang pelajar. Kelas ni saya jumpa buat pertama kalinya setelah 2 minggu menjalankan PDPR bersama mereka. Iaitu pada 7 hari berangkat itu saya telah menjalankan sesi PDBC bersama mereka di Makmal. Buat pertama kalinya saya bertentang mata dengan anak-anak murid saya pelajar tingkatan 1. Topik yang saya jalankan bagi strategi pembelajaran aktif ini ialah kaedah saintifik. Topiknya tentang makmal anda. Jadinya pelajar saya bawa ke makmal dan induksi saya lakukan di luar makmal. Sebelum pelajar masuk ke dalam makmal, saya tanya kepada mereka tentang peraturan yang mereka tahu apabila berada di dalam makmal. Kemudian barulah saya melepaskan pelajar saya untuk berada di dalam makmal. Kemudian apabila pelajar saya telah masuk ke makmal, saya telah membuat pembahagian kumpulan dengan mereka. Kumpulan, dan dalam satu kumpulan itu terdiri daripada jantina lelaki dan juga jantina perempuan. Setelah saya membagikan kumpulan kepada pelajar-pelajar saya, saya memberitahu sedikit apa yang hendak kita pelajari hari ini, iaitu tentang peralatan atau peradas di makmal. Jadinya saya telah membuat kertas berwarna, 5 kertas berwarna untuk dibagikan kepada 5 kumpulan, di mana setiap kertas berwarna itu mengandungi soalan yang berbeza daripada setiap ahli, untuk setiap kumpulan. Dan di hadapan makmal saya telah mempamerkan peralatan makmal untuk pelajar lihat dan untuk pelajar memilih peralatan mana yang dikehendaki mengikut tugasan yang diberikan pada setiap kumpulan. Jadi daripada tu kita akan dapat kena pasti sama ada pelajar ni dia tahu ataupun tidak tentang peralatan atau peradas yang ada di dalam makmal. Setelah pelajar mendapat tugasan masing-masing, setiap kumpulan mendapat tugasan masing-masing, mereka akan berbincang selama bersama dengan ahli kumpulan, dan setiap mereka akan mengambil peranan lah. Ada yang mengambil barang kat depan, ada yang menunjukkan barang apa. Kemudian mereka membagikan setelah mereka dah mengambil barang dan bawa ke meja masing-masing bersama ahli kumpulan, mereka akan membuat tugasan kedua, iaitu mereka dikehendaki melukis radas yang mereka ambil, melabelkan sedang memberikan fungsinya. Jadinya setiap ahli kumpulan akan bekerjasama, dan setiap kumpulan ini saya akan bekalkan dengan kertas warna mengikut kertas tugasan yang mereka dapat. Jadinya kat sini ada pelbagai warna dan dia menceriakanlah aktiviti pada hari tersebut. Pelajar diberi masa untuk menjalankan aktiviti tersebut, dan di situlah mereka adanya kolaboratif, kooperatif, dan di situlah adalah nilai-nilai murni di mana pelajar bekerja dalam kumpulan, mereka bekerjasama, belajar bertolak ansur, walaupun sebenarnya dalam kelas tingkatan 1 ini mereka baru sahaja berjumpa dengan kawan-kawan mereka yang daripada sekolah kebangsaan yang berlainan. Jadinya mereka bekerjasama. Mereka tidak berpuak. Mereka bersama-sama menyiapkan tugasan yang diberikan dengan penuh semangat dan berkobar-kobar. Ini berlakunya persaingan sihat di antara ahli kumpulan.
Dan peranan saya sebagai pemudah cara, cikgu sebagai pemudah cara, saya akan membimbing pelajar agar mereka tidak lari daripada landasan, lari daripada topik yang kita belajar pada hari itu. Dan saya menggunakan bahasa yang mudah dipahami untuk pelajar atau murid yang berada pada usia 13 tahun. Jadinya mereka seronok dan mereka faham apa tugasan yang diberikan. Jadi mereka buat bersama-sama rakan mereka dengan tanpa ada tekanan. Walaupun antara mereka ada yang baru berjumpa, mereka baru berkenalan. Jadi mereka buat dalam satu teamwork yang sangat baik. Kemudian apabila tugasan telah siap, tugasan siap, kemudian setiap kumpulan ini akan menampalkan tugasan mereka untuk dilihat oleh kumpulan-kumpulan yang lain di belakang sudut makmalah di kawasan yang kosong. Dan mereka menampalkan hasil kerja mereka. Dengan situ mereka membina keyakinan diri untuk menunjukkan hasil kerja lukisan mereka pada kawan-kawan mereka. Yang penting semangat mereka untuk membuat, melakar, melukis lukisan tu, walaupun ada lukisan yang tidak apa cantik ke apa ke, mereka tidak malu. Itu semangat, semangat berpasukan, semangat nak belajar. Mereka seronok membuat tugasan. Mereka seronok, mereka cepat faham, mereka mudah ingat apa yang mereka belajar pada hari tersebut. Setelah pelajar dan menampalkan ada hasil kerja mereka di belakang, di sudut belakang, saya akan lihatlah hasil kerja mereka, dan kemudian saya minta mereka beri tepukan semangat kerana mereka telah berjaya menyiapkan kerja mereka dengan betul. Mereka berjaya menunjukkan hasil mereka dengan bagus. Jadinya tepukan tu adalah tepukan motivasi lah. Tepukan motivasi, tepukan yang memberi mereka minat untuk belajar sains untuk hari-hari yang akan datang. Itu sebenarnya saya bila kita buat begitu, dia akan membina satu jalinan yang baik, hubungan yang baik antara guru dengan pelajar. Jadi tak ada jurang. Jadi belajar tidak malu untuk bertanya dengan saya sebagai seorang guru, walaupun itu adalah hari pertama saya berjumpa dengan mereka. Mereka boleh tanya, tak faham cikgu, tak ada perasaan malu, dan saya layan mereka seperti mereka tu anak saya. Jadinya perasaan guru dan mesti ada perasaan keibuan, dan kita nak mereka berjaya dan kita nak mereka faham, dan sebagai guru saya nak objektif pembelajaran saya tercapai pada hari tersebut walaupun pertama kali saya berjumpa dengan mereka. Itu keseronokan sebagai seorang guru. Setelah habis, setelah mereka mempamerkan hasil kerja mereka, kemudian pelajar akan kembali ke tempat duduk masing-masing. Dan kemudian saya akan bertanya semula kepada pelajar. Saya akan tunjukkan radar satu-satu kepada pelajar dan bertanya kepada setiap kumpulan tentang radar yang saya tunjukkan. Jadi pelajar dapat memberikan jawapan yang betul, dapat memberikan fungsinya yang betul. Jadi kita tahu, jadi pelajar faham. Di situ saya tahu objektif saya tercapai pada hari tersebut. Setelah saya adanya soal jawab di antara saya dengan pelajar, di situ telah adanya strategi pembelajaran aktif, iaitu komunikasi saya antara saya guru dengan pelajar. Pelajar dengan guru dan pelajar dengan pelajar telah ada. Mereka saling bekerjasama untuk memberikan jawapan. Kemudian saya nak memperkukuhkan lagi apa kita ajar, saya akan minta mereka untuk membuat latihan di buku Science Process Skill yang berkaitan dengan tajuk yang mereka ajar. Setelah mereka siap, mereka akan hantar kepada saya, dan di situ akan saya nilai tahap kepahaman pelajar saya untuk mereka memperoleh tahap penguasaan 1 dan juga tahap penguasaan 2. Keseluruhannya strategi pembelajaran aktif ini sangat membantu untuk meningkatkan rasa ingin belajar pelajar. Mereka rasa ingin tahu, rasa ingin bersaing dengan kawan mereka dalam
situasi yang sihat, dan dia mengukuhkan kefahaman pelajar tentang tajuk yang mereka belajar pada hari tersebut. Dan saya rasa pembelajaran aktif ini kita kena sentiasa buat, tapi kita kena pilih tajuk apa yang sesuai. Tidak semua tajuk sesuai untuk kita jalankan pembelajaran aktif. Mungkin kita gunakan kaedah lain, strategi lain. Dan saya pengajaran dan pelajaran saya pada hari tersebut berjaya. Walaupun saya pertama kali bersua muka dengan mereka telah memberi satu respon yang sangat baik semasa sesi pengajaran dan pembelajaran diadakan. Sekian saja refleksi daripada saya, Cikgu Siti Anisa binti Ahmad Fuad. Terima kasih.